Kita alhamdulillah, kencing manis ada, darah tinggi ada, gout ada, sakit jantung ada, tak mati-mati. Adakah sia-sia? Dok. Allah masih bagi ruang lagi. Kondisi kita tu kena stroke 2 kali, tak mati. Serangan jantung 2 kali, tak mati. Ada orang tak ada sakit, aksiden, mati. Ada orang tak ada sakit, COVID, mati. Tapi kita alhamdulillah kadang-kadang dalam keadaan kekal dosa. Tentang tajuk yang dibagi ni, iaitu 5 persoalan di hari akhirat. Yang 5 soalan ni dah bocor lama dah, cuma kita kurang ambil peduli, kurang ambil pengetahuan, kurang ambil persiapan. Walaupun dalam hadis baginda Nabi SAW ni telah disampaikan khabar yang cukup banyak tentang persoalan-persoalan, sama ada dalam kubur ke, ya, persoalan awal di mahsyar ke, ataupun persoalan-persoalan di hari kiamat. Semuanya jelas di dalam hadis yang sahih, yang mana bila kita ambil peduli hal ini, ada kemungkinan kita akan bergerak dan tidak bertangguh untuk melakukan kebaikan, membuat persiapan diri sebelum kita dipanggil dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Moga-moga kita dapat manfaat. Nama saya Amran bin Yusuf, lahir di Bukit Selambau, Kuala Ketil, Kedah. Merantau ke Kuala Lumpur, 24 tahun tinggal di Bukit Beruntung. Alhamdulillah tak pernah rugi tinggal di Bukit Beruntung. Sangat memberi keberuntungan. Atas muka bumi Allah tak ada satu pun tempat yang rugi, melainkan semuanya pahala kebajikan yang berganda-ganda. Tapi manusia sengaja membiarkan dirinya duduk dalam keadaan rugi. Kita duduk rumah, kita bangun tidur, baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, pun dapat pahala. Kita bangun pagi, kita pergi kerja, dapat pahala. Orang rumah buat cekodok pisang, dapat pahala. Ngantar anak pergi sekolah, dapat pahala. Awak pergi berniaga, dapat pahala. Anak-anak pergi belajar sekolah, dapat pahala. Segala macam, tak ada yang kosong. Tak ada. Daripada mula hidup sampailah kita mati, pahala belaka. Tapi manusia sedang memesongkan diri dia daripada merebut peluang yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita nak sembang pada malam ini, insya-Allah. Hadis pada malam ini kita nak kongsi hadis hadis yang dibawa oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Tuan-tuan puan-puan, kalau dengar dalam hadis radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anha, ya, kalau Abu Hurairah radhiyallahu anhu kerana dia Islam, bapa dia tak Islam. Kalau Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, kerana anaknya Islam dan bapaknya juga Islam. Kalau Aisyah radhiyallahu anha kerana dia perempuan. Begitu. Bila dengar Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, begitu, ya, bila huma itu bermaksud anaknya Islam dan bapaknya juga Islam. Baik. Hadis daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi. Hadis ni adalah hadis yang sahih, tiada khilaf di atasnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, la tazulu qadam ibni Adam yaumal qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Yakni tidak akan bergeser atau tidak akan bergerak atau tidak akan melangkah 2 kaki manusia pada hari kiamat nanti. Yakni sehinggalah yus'ala an khamsin, sehinggalah dia ditanya dengan 5 soalan terlebih dahulu, barulah dia dibenarkan untuk bergerak mengikut kadar jawaban yang diberi. Jadi ada manusia ni, seluruh manusia bila dia bangun pada hari kiamat, ya, dia berada di hari kiamat, Nabi kata tidak akan bergerak 2 kakinya illa biiznillah, ya, illa biiznillah, sehinggalah mereka ini hatta yus'ala an khamsin, sehinggalah mereka ditanya dengan 5 soalan. Kita tanya diri kita, adakah kita bersiap sedia untuk
menjawab 5 persoalan ini dalam ruang dan peluang yang kita ada ini. Yang pertama sekali, kata Nabi SAW, an umrihi fima afnahu. Allah akan tanya, umur yang aku bagi pada kamu, bagaimana kamu habiskan? Umur saya alhamdulillah 53 tahun. Cuma nampak muka macam 63, nampak tua sikit. Ya, 53 tahun, lahir tahun 1970. Ini baru 25. Nampak muda. Ya, tu imam kita lagi muda. Tak boleh panggil tok, kena panggil abang. Ya, sebab muda. Ada di kalangan hamba Allah Ta'ala diberi 20, 30, 40, 50, 60 dan 70. Dan kata Nabi, kebanyakan daripada umur umatku adalah lingkungan 60 dan 70 tahun. Dan sebahagian daripada mereka yang sedikit itu diberi bonus dan dividen. Maksudnya mungkin sampai 80, sampai 90, mungkin sampai 100. Tapi terlalu sedikit. Ya, ini bahagian yang diberi oleh Allah pada kita. Ada orang anak dalam perut dah mati, lemas dan mati, kemudian paksa keluar. Ada orang lahir 18 hari mati. Kita alhamdulillah kencing manis ada, darah tinggi ada, gout ada, sakit jantung ada, tak mati-mati. Adakah sia-sia? Tak. Allah masih bagi ruang lagi. Kondisi kita tu kena stroke 2 kali, tak mati. Serangan jantung 2 kali, tak mati. Ada orang tak ada sakit, aksiden, mati. Ada orang tak ada sakit, COVID, mati. Tapi kita alhamdulillah kadang-kadang dalam keadaan kekal dosanya. Dosa ngulang, tinggal kebanyakan daripada perintah Tuhan. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, biasa kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah ini dia maha pemurah dan maha pengasihani. Buatlah macam mana pun, sehingga dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan bahawa pernah Allah menyebut di dalam hadis Qudsi, kalaulah hambanya datang dalam keadaan walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan, dan kemudian dia beristighfar minta ampun, maka aku akan memberi keampunan. Ketahuilah, kasih sayang dan rahmatku melebihi daripada kemurkaanku. Itu dia nikmat. Maka hari ini kita nak cek tentang umur kita. Umur kita bermula daripada mula lahir. Tuan-tuan, puan-puan, saya selalu ulang banyak kali cerita, kongsi ilmu. Perjalanan kita ke dunia ini cuma 9 bulan saja dalam perut mak. Itu perjalanan kita ke dunia. Bermula lahir saja ke dunia, langkah pertama perjalanan kita menuju akhirat. 9 bulan dalam perut mak, itu time untuk kita persiapkan diri masuk ke dunia. Tapi langkah pertama, lahir je 1 hari pertama, maka bermulalah langkah kita menuju ke negeri akhirat. Cuma persiapan manusia adalah dia tunggu pencen dulu baru dia cari akhirat. Dia tunggu dekat dah habis dah semua gitu gini lah, baru dia nak cari akhirat. Maka ni kerugian. Jom kita belajar sungguh-sungguh. Ya, maka sebab itu kata ulama, berdasarkan kepada hadis-hadis baginda Nabi SAW, maka kita kena pergunakan umur kita itu dengan sedaya yang mungkin. Tuan-tuan biasa dengar dalam kalimah Facebook pada hari ini, ya, dalam TikTok, di dalam Instagram, ya, banyak ulama-ulama kontemporari menyebut bahawa dunia itu bukan tempat tinggal. Dunia itu hanya tempat untuk kita meninggal, sedang akhirat itu tempat kita kekal. Yang tu je. Kalau kita faham kata-kata tu, insya-Allah kita akan jadi elok. Tapi kalau kita biar je nyebut di mulut, akal tak fikir, hati tak rasa, tubuh badan tak bertindak, maka tak ada apa-apa. Contohnya, kita berada pada hari ini berapa? Hari ini 15 Rejab. Ya, 15 Rejab itu. Separuh dah tu. Kalau dipanggil nisfu, dah masuk nisfu Rejab, separuh. Dalam tempoh 15 Rejab ni, bila mana Allah bagi offer pada kita dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Taubah, surah 9 pada ayat 36, Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita clear pada kita, inna iddatash syuhuri indallah ithna asyara syahran
Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ila akhir al-ayah. Kalau tuan-tuan perempuan rujuk di dalam Al-Quran surah Taubah surah 9 ayat 36, Allah kata perhitungan dan perkiraan bulan di sisi Allah adalah 12 syahran, 12 bulan. Dan Allah kata juga dalam ayat tersebut, fi kitabillah, ketetapan 12 bulan itu Allah tetapkan ketetapan di dalam Al-Quran. Yauma khalaqas samawati wal ard, semenjak kami cipta langit dan bumi lagi dah ada dah bulan daripada bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah. Dah ada dah. Itu termaktub dalam Al-Quran. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari pula Nabi kata thalathatun mutawalliyatun, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah wa Zulhijjah wa Muharram. Ini semua bulan-bulan suci, bulan-bulan haram, bulan-bulan terhormat dan agung. Dan satu lagi, wa Rajabun mudhar alladhi bainal Jumada wa Sya'ban, dan bulan Rejab yang kita sedang duduki ini yang berada di antara bulan Jamadil Akhir dan juga Sya'ban. So 4 bulan. 4 bulan. Tuan-tuan, kadang-kadang kita malu dengan diri sendiri. Dalam tempoh umur kita 75 tahun, kita boleh ngapal Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Dia mai-mai kata bulan Qamariah, bulan Islam je. Udah mula. Yang dia ingat Ramadan, Syawal. Tu kan ya? Dah. Kadang-kadang cucu kita umur 7-8 tahun tanya atuk umur 75, tok, bulan Islam kan mula dengan Muharram, atuk. Lepas Muharram kan Muhalal. Tu, atuk tu umur 75 tak. Kalaulah kita tak belajar, kalau kita tengok dalam kumpulan nasyid, dia buat lagu supaya kita hafal kan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'edah, Zulhijjah. Ada nasyid pun tak hafal-hafal. Tu kan. Umur dah 60, 70, entah apa yang kita buat. Itu asas dalam kehidupan kita. Dan dalam bulan Rejab ni, umur kita, apa yang kita buat? Sedangkan bulan Rejab ini adalah salah satu daripada 4 bulan Zulqa'edah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab, adalah bulan yang di mana disebut oleh Allah sebagai bulan-bulan suci, yang haram melakukan dosa dan maksiat, malah melakukan ketaatan dan kebaikan itu digandakan pahala yang tiada had padanya. Dalam tafsir, sahih tafsir Ibnu Kathir menyatakan bahawa bulan ini bila dilakukan kebaikan, sekecil-kecil kebaikan, digandakan sebanyak-banyak pahala. Dan bulan ini kalau dilakukan sedikit-sedikit dosa, maka digandakan besar dosa tersebut. Maka kita sepatutnya mengelak daripada melakukan dosa dan maksiat, tapi berusaha untuk memperbaiki, untuk memperbaiki kebaikan untuk diri kita dengan ruang Rejab. Kenapa? Sebab takut tahun depan kita dah tak jumpa Rejab dah. Bukan Rejab tak datang, kita yang tak ada. Kalau ingat gitu, insya-Allah kita akan buat persiapan. Sebab tu sebahagian ulama dia kata kalau nak solat, maka solatlah seumpama solatmu yang terakhir dalam hidupmu. Jangan fikir-fikir lagi dah. Saya teringat kata-kata Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ni satu puak yang bila Nabi dengar kata Abu Dzar nak masuk Islam, Nabi ni senyum ni seronok, tak tahu nak cakap. Kenapa? Sebab Al-Ghifari ni kumpulan penyamun, peragut, perompak di Tanah Gersang. Grup-grup puak-puak ni, geng-geng penyamun dikenali. Oh, Al-Ghifari orang sangat takut. Bila Abu Dzar nak masuk Islam, Nabi ni senyum lebar. Begitu. Dan kata Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi mengajar pada aku 3 keadaan. Yang pertama sekali kata Nabi, nyawa kita cuma ada 3 saat. 1 saat telah kita guna sebentar tadi, tak mungkin dapat kembali lagi. Ketika saya umur 53 tahun, saya nak patah balik umur 52, tak ada. Nak mungkin kata Hindustan, nak mungkin.
Ya. Dan kalaulah 52 itu menguntungkan kita, untunglah. Kalau rugi, rugilah. Satu saat yang satu lagi adalah satu saat yang akan datang sekejap lagi. Belum tentu kita sampai ke sana lagi. Sekarang umur 53, berangan nak bertobat umur 54. Kalau mati 53 setengah, tu. Dan hak milik kita satu saat, hak milik kita sekarang. Itu je. Satu saat digunakan sebentar tadi, tak mungkin dapat kembali lagi. Satu saat bakal tiba nanti, belum tentu kita sampai ke sana lagi. Satu saat yang kita miliki hanya pada waktu ini. Kalau waktu ini kita balik kepada Allah Ta'ala, insya-Allah tempat kita adalah pengakhiran yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So kita tengok umur kita. Berapa umur kita dan berapa banyak dah umur kita, kita siapkan persiapan kita guna. Kenapa? Sebab umur ni adalah nikmat. Maka orang yang bersyukur dengan nikmat, bila dia menerima nikmat, dia menggunakan nikmat itu untuk mengembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang tu sepatutnya. Kita jangan cari Allah bila kita rasa kita perlu pada Allah Ta'ala. Udah bankrupt, baru solat tahajud 40 rakaat. Waduh, udah bankrupt tu, kan? Udah tak laku gerai nasi lemak, kemudian panggil pelajar sekolah tahfiz. Sekolah saya lah tu, panggil baca Yasin. Toke nasi lemak, tak baca Yasin juga. Manusia biasanya begitu. Manusia biasanya begitu. Sebab tu dikala manusia sehat, Allah tarik sikit kesihatan, lontarkan padanya sedikit penyakit. Kenapa? Sebab Allah nak dia balik pada Allah Ta'ala, berdoa, salat sunat 2 rakaat, memohon keampunan, buang perasaan ego, takabur dan sombong gitu. Jadi kita cek umur kita, agar umur kita ini kita reti jawab bila ditanya an umrihi fima afnahu. Aku bagi umur kamu 80, bagaimana kamu menghabiskan umur tu? Simple. Hati-hati kita yang di sini yang umurnya 60 dan ke atas. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan menerima sebarang alasan dan keuzuran daripada orang yang umur 60 dan ke atas, seandainya dia masih kekal untuk tak mau berubah kepada Allah. Dia tak boleh bagi alasan, ya Allah, ya Tuhanku, umur dibagi cuma 65, tak sempat belajar Quran. Bahaya. Tak ada alasan. Umur dibagi 64, tak sempat nak buat sedekah. Tak ada alasan. Umur dibagi 60, tak sempat nak solat fardu. Baru plan umur 70 baru nak solat, contohnya. Maka ketika itu Allah tak terima lagi keuzuran kita. Jadi kita hari ni yang selagi ada umur, jom kita segera berubah menggunakan umur. Bulan ni apa kita nak buat? Alhamdulillah, saya sampai tadi nampak ada orang tengah buka puasa. Alhamdulillah, ya, buka puasa. Saya terus cari parking, tak ada. Rupa parking, ingatkan ada parking penceramah, rupanya tak ada parking penceramah. Belah mana? Belakang? Oh, tak tahu. Saya terus pergi sana. Alhamdulillah, kami buka puasa dalam kereta sikit. Alhamdulillah, bawa bekal apa sahabat sikit. Alhamdulillah, seronok tengok ada orang ramai buka puasa gitu. Kenapa? Mereka menggunakan umur mereka dengan cara yang tepat, berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat-sangat seronok. Jadi bulan-bulan ni kita buat. Bukan maksudnya gini, sebenarnya tak ada hadis pun yang kata barang siapa yang berpuasa 5 hari di dalam bulan Rejab, maka dia akan masuk syurga 50 tahun dahulu dari orang lain. Hadis tu maudhu'. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tak ada satu pun hadis yang sahih, melainkan dhaifun jiddan dan juga maudhu' yang cerita tentang puasa sunat. Melainkan puasalah Isnin dengan Khamis. Puasalah 14, 15 dengan 13, 14, 15 kan yaumul bid'ah, hari-hari putih. Puasalah
kalau nak qada, tu tak adalah masalah. Tapi kalau kita nak buat 30 hari bulan Rejab, 30 hari bulan Syaban, 30 hari bulan Ramadan, tu tak ada petunjuk satu pun daripada Nabi SAW. Jangan buat melainkan mengikut petunjuk daripada Nabi kalau benar sayang kepada Nabi SAW. Yang kedua, wa an syababihi fima ablahu. Allah akan tanya soalan di akhirat nanti. Zaman mudamu yang kami bagi itu sebelumnya, bagaimana kamu menghabiskannya? Zaman muda ketika kita sihat, apa yang kita buat? Zaman muda, zaman muda. Hak ni kita kena cek tengok. Kebiasaannya, kalau tuan-tuan dan puan-puan buka dalam hadis, dua riwayat paling sahih, Saidina Ali dan Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma dan juga Saidina Ali, mereka ini pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umur 14 tahun, bukan umur 40 tahun. Ketika berhadapan dengan Nabi umur 14 tahun, mereka kata, "Ya Rasulullah, mohon izin daripadamu, kami nak pergi perang menentang tentera kafir di jalan Allah Subhanahu wa taala." Umur 14 tahun. Kata Nabi, "Pulanglah, jaga ayah dan ibumu." Tak puas hati, masuk umur 15 tahun depan, datang lagi, "Ya Rasulullah, andai ada peperangan menentang tentera kafir, kami mau ikut sekali." Rasulullah kata, "Jom." Umur 15. Umur 15, para sahabat sudah berada di medan perang menentang tentera kafir, berada di saf pertama. Kita umur 70, solat pun tak sempat duduk di saf pertama. Solat pun tak nak berebut-rebut duduk di saf pertama. Ruginya kita. Kita relax, tenang je. Senang ustaz duduk di belakang, boleh balik cepat. Sedangkan Nabi offer pada kita, tuan-tuan, kalau kita tidak ada sifat takabur dan bongkak, sombong, Nabi offer pada kita, ketahuilah bahawa saf yang pertama, kalau terpaksa cabut undi, mereka akan cabut undi. Kita ada 300 orang contoh. Saf kita yang boleh isi 48 orang, maka semua akan cabut undi. Malah jika mereka mengetahui besarnya saf yang pertama bagi orang lelaki, mereka akan datang solat jemaah walaupun dalam keadaan mereka merangkak. Tu sampai macam tu. Ini tawaran. Tapi manusia bongkak, takabur dan sombong. Saya selalu ulang, bongkaknya setan boleh tahan sebab dicipta dari api. Sombongnya manusia tak boleh terima akal sebab hanya dicipta dari setitis air mani yang keluar dari tempat pembuangan najis di celah kangkang aja. Tiba-tiba nyombong dengan Tuhan. Allahu Rabbi. Allah panggil, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dia buat tak peduli. Lalu sebelah masjid, break tak makan terus. Lalu sebelah masjid, break tak makan terus. Pergi pasar malam, handbrake okey. Untuk kita, peringatan untuk kita. Kesombongan yang tidak berpatutan dalam seluruh kehidupan kita. Maka jangan sesekali nyombong pada Allah. Ambil wuduk dekat luar tanah. Ambil wuduk. Kata Nabi, barang siapa yang berwuduk dengan sempurna dan kemudian membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allah buka 8 pintu syurga. Masuklah kalian ke dalam syurga melalui mana-mana pintu yang kalian suka. Hadis sahih. Tapi ada di antara kita yang lalai, biar je. Biar rugi, sangat rugi. Maka sebab itu, wa an syababihi fima ablahu, umur kita yang muda. Umur muda ni lingkungan berapa? Biasanya disebut mencapai bawah daripada 40. Kalau kita ikut hadis tu, mula daripada 15 sampai umur 40. Lebih kurang kajiannya. Kerana umur 40 tu, life begin at 40. Memang kita tu baru nak start hidup masa umur 40. Udah. Itu boleh tahan lah umur 40 berubah. Kalau 60 tak berubah lagi, tu. Tuan-tuan pernah buka dalam TV, tuan-tuan tengok anak-anak kecil kita. Isteri saya tegur, kenapa live tak on? Letak gini je, tak on live. Patutlah.
Rugi pula. Kau tidak 400-500 orang ada. Okey. Tuan-tuan pernah tengok dalam TV. Dalam TV anak-anak kecil kita dirosakkan dalam idola kecil, bintang kecil, pop star. Kan? Tak kisahlah dalam keadaan berlaku gempa bumi di Turki dan Syria ke, dia tak ada rasa apa-apa pun. Dia naik umur sikit, remaja, dirosakkan dalam apa yang bawa beg itu dulu tu, Akademi Fantasia. Agak naik umur 40-50, Gegar Veganza. Tak cukup, dia naik umur 60, Kilauan Emas, Otai masih berdosa. Apa nak jadi dengan kita? Takut, sangat takut. Maka jom kita betulkan keadaan agar kita taklah termasuk golongan yang lalai tu, golongan yang sia-sia itu, golongan yang menghabiskan masa muda dengan betul. Kalau mengikut syariat, masa muda antara umur 20 menuju ke atas tu adalah waktu kita menimba ilmu. Menimba ilmu. Jadi anak-anak kita atau kita lah yang sepatutnya belajar ni sampai mati tak habis. Tadi saya kuliah Zuhur di MITI, Surah Ar-Rahman, MITI, Jalan Duta. Dia orang buat rakaman jawab 2 soalan tentang batal puasa. Kan kita tiap-tiap tahun puasa, tiap-tiap tahun tanya benda yang sama. Tiap-tiap tahun puasa. Tu kan. Soalan pertama, dia kata soalan pertama ni buat rakaman khas, bukan rakaman yang macam ni, bukan rakaman khas. Ya. Soalan pertama dia kata, adakah batal puasa seandainya kita pengsan? Adakah batal puasa? Tu. Sebab kita kalau pengsan, tak apalah ya, batal je lah, besok qada, kan kita jawab gitu senang. Itu andaian kita. Tapi tak, Imam An-Nawawi kata dalam kitab Al-Majmu', Imam Nawawi ni, Allahu Akbar, mati umur 45. Imam Nawawi mati umur 45. Belajar, mengajar, mati. Tak sempat nikah. Mati. Kita menikah, mati. Tak sempat belajar. Tu kita. Kan Imam Nawawi dia kata sesungguhnya barang siapa yang berniat mau puasa esok harinya dan kemudian dia itu pengsan sepanjang hari dalam tempoh dia berpuasa, maka batallah puasanya. Tetapi barang siapa yang pengsan itu tidak sepenuhnya waktu puasanya, mungkin separuh hari, mungkin 3 jam, mungkin 5 jam, dan dia sempat berpuasa salah satu sebahagian juzuk daripada siang harinya, maka hukum puasanya adalah sah dan tidak perlu diqada. Satu. Kan kita ngaji gitu, tiap-tiap tahun gitu. Soalan kedua, Ustaz, apa hukumnya kita memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang berlubang, ya, maksud rongga yang berlubang? Termasuk bagaimana penggunaan inhaler bagi orang yang asma. Maka jawabannya, kalau mengikut Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi dan banyak ulama lain, mereka mengatakan hukum menggunakan inhaler adalah diharuskan, tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan. Walaupun sebahagiannya tak setuju. Mana boleh? Dia kan suka, orang kata, kita kan suka menentang. Walaupun kajian dah jelas. Okay? Tak boleh. Nanti bila spray air tu meleleh. Nak meleleh macam mana? Spray tu ada 10 ml. Dan spray tu boleh digunakan 200 kali spray. Jadi kalau dibahagi dengan 200 kali spray, cairan tu cuma ada 0.05. Itu saja. Tak sempat nak turun melekat di sini, udah habis begitu. Dan kalaulah kita kata tak boleh, orang asma sepanjang hidup tak boleh puasa, nah bayar fidyah aja. Kan asal puasa spray batal, esok puasa lagi spray batal, lusa udah gitu. Itu kata Yusuf Qardawi, kadang-kadang aku keliru melihat manusia menunjuk banyaknya perkara batal dalam hal puasa, sehinggalah kata Al-Qardawi, apabila sesuatu
Orang tanya tentang korek hidung dengan korek telinga. Kata Al-Qardawi, syarat batal puasa itu apabila masuk sesuatu dalam rongga yang berlubang sampai ke Al-Ma'idah pada usus perutnya. Awak korek hidung, mana dia tenggelam sampai ke usus perut? Awak korek telinga, mana dia tenggelam pada usus perut? Itu. Tapi kita tu ngaji sikit batal, sikit batal, sikit batal. Akhirnya banyak perkara yang batal daripada sah. Minta maaf tuan-tuan, saya 1-2 hari ni masih lagi menerima soalan yang tak sepatutnya timbul. Dia kata, Ustaz, saya nak belajar solat duha. Saya kata bagus. Tapi saya jumpa dengan Ustaz ni kata solat duha kena baca wasyamsi wa duhaha. Orang tua tu tak ngapal. Macam mana gaya? Tu ustaz tu kata, ustaz. Sebab tu ada ustaz yang baru ustaz, ada ustaz dah lama ustaz. Ada ustaz tak hidup-hidup. Ada. Bukan semua ustaz cakap betul. Termasuklah saya. Kalau saya cakap tak berpandukan Quran dan hadis, jangan ikut. Tak ada satu hadis pun Nabi kata bila rakaat yang pertama surah duha mesti baca wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Tak ada satu pun hadis. Mai berakaat kedua wadduha wal laili idza saja. Dia pun hafal yang tu saja. Patut baca simple, qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Atau kalau rasa panjang benar, inna a'tainakal kautsar. Kan ayat ni akrab dengan kita. Itu kan ayat tu. Wal asri, kan ini surah yang akrab dengan kita. Udah selesai. Kalau rasa nak laju sangat, ada urusan lain, solat duha Fatihah dengan Fatihah pun cukup, selesai. Untuk permulaan itu buat bagi yang terbaik. Ni waktu muda, jadi waktu muda. Orang muda yang ada kat belakang-belakang, guna kesempatan sebelum tua. Besok dah tua, gaut kiri kanan, mengesot. Udah masa tu baru nak berangan solat tahajud, tak ada harapan. Iya, masa muda solat tahajud, udah tua makan kencing manis punya ubat, kan ngantuk. 15 minit telan ubat kencing manis. Itu. Tak apa dah. Tua, cuma keberuntungan tuan-tuan. Ada orang tanya, apa beza orang muda dengan orang tua? Saya kata cukup indah kejadian Tuhan. Pada ketika waktu muda, badan mereka sihat, tapi iman mereka sakit. Sebab itu saf pertama, kedua dan ketiga yang ada semua bakal jenazah. Iya, yang ada geng kencing manis, darah tinggi, gaut, sakit jantung. Yang muda semua berada di belakang. Kenapa? Disebabkan orang muda itu sihat badannya tapi sakit imannya. Orang tua itu sakit badannya tapi hebat imannya. Sebab itu walaupun kencing manisnya 27, darah tinggi 180, dia masih lagi berada di dalam masjid, mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai orang muda, kalau ada yang muda, jangan tunggu tua, kerana mungkin awak tak sempat jadi tua. Kami masih beruntung, kan, sempat jadi tua. Kadang-kadang orang muda tak sempat tua, mati 28. Begitu. Jom kita ambil ruang. Kalau nak cerita tentang muda, kita dah kehilangan waktu muda kita. Dan kalau kita lalai lagi, maka kerugian besar. Kerugian besar. Yang ketiga disebut oleh Nabi SAW, 3 soalan ini. Soalan yang ketiga, wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dan harta kamu wahai manusia, dari mana kamu perolehi dan dengan cara mana kamu belanjakan dia. Harta. Bab dalam kuliah zuhur di MITI tadi, tajuk dalam bab sedekah. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah pada surah yang kedua pada ayat 261. Dengan nilai 1 butir atau 1 benda yang kita hadiah, Allah tumbuhkan 7 cabang, dan daripada 7 cabang itu ada 10, maka 700 kali ganda. Di dalam surah Al-Munafiqun surah 63 pada ayat yang ke-10, Allah bagi tahu sebelum kamu mati, infak wa anfaq, iaitu infakkan harta kamu sebelum datangnya mati kamu.
Kerana ada orang yang menyesal, minta kembali, ya Allah ya Tuhanku, kembalikan aku ke USJ 4. Untuk apa? Mau sedekah. Ada orang, ya Allah ya Tuhanku, aku ini udah mati, kalau boleh tangguhkan matiku, kembalikan aku ke Bukit Beruntung, nak aku sedekah. Ada manusia begitu. Maka sebab itu pada waktu ini, jom dengan harta yang kita ada, pertama apa yang perlu kita buat? Menginfakkan harta untuk diri kita. Jaga makan kita, jaga pakai kita, jaga kesihatan kita. Orang Melayu harus dibetulkan tentang satu benda. Orang Melayu boleh beli home theater RM12,000. Boleh beli home theater. Tu home theater. Nak ambil takaful insurans kesihatan, weh, macam-macam fikir, ini mahal ni, ini mahal ni, ini mahal. Beli kasut harga RM12,000. Kasut harga RM12,000. Tapi dalam bab pendidikan anak-anak, oh kenapa tuition ni mahal ni, gini mahal ni, itu mahal ni. Orang Melayu harus betulkan ini. Ya, kita kena keluar daripada kalimah-kalimah dusta yang seperti ini. Sepatutnya saya selalu pesan tuan-tuan perempuan yang telah melakukannya, alhamdulillah. Kita yang makin berumur, tambah tuan-tuan yang atas umur 55 yang ada duit KWSP, yang ada simpan 300-400 ribu, 500-600 ribu, ada simpan 2-3 juta. Bulan 3 anak kita nak masuk college untuk semester baru pada tahun baru. Bulan 3 anak kita nak masuk universiti. Bulan 3 anak kita nak masuk pendidikan, sambungan pendidikan. Jangan sesekali suruh mereka buat loan PT, PTN kalau kita mampu. Kerajaan bagi PT-PTN tu hanya untuk mereka yang B40, yang benar-benar tak mampu. Kita yang ada duit simpan tu, bagi pada anak, tengok, adik, ni pensyarah kata berapa? Ni sampai habis 6 sem, 3 tahun diploma, nilai dia adalah 36,000 campur dengan belanja 50,000. Clearkan yang tu. Untuk apa? Pahala kita di negeri akhirat nanti. Di dunia dah tentu dapat. Azan. Terus. Okey? Baik. Itu satu. Apa sahaja? Satu lagi. Anak-anak kita nak menikah. Jangan suruh anak-anak kita buat loan bank, personal loan. Takut yang pertama riba. Yang kedua, dapat 5 orang anak, hutang tak habis-habis. Sedangkan bapa dengan maknya itu simpanannya berlambak-lambak dalam bank. Adakah kita tak nampak bahawa kita menginfakkan harta itu menghadirkan kebaikan yang sangat banyak? Anak-anak kita yang awal 20-an, awal 30-an yang teringin nak meniaga burger contohnya, teringin nak tambah pendapatan. Kita kata, awak jangan buat loan. Ni, ambil duit abah. Kod-kod abah boleh tumpang. Tapi apa nak buat? Perangai kita al-bakhilun wal kedukutun. Aduh. Sungguh. Ya Allah. Jadi harta, pertama sekali Allah tanya, dari mana hartamu itu? Halalkah, haramkah, ataupun halamkah? Halam, halal campur haram pun ada syubhah. Dari mana hartamu itu? Dalam perbankan Islamkah ataupun perbankan konvensional? Ada riba di dalamnya. Tuan-tuan buka dalam Al-Quranul Karim, cek tengok dalam Al-Quran, cerita tentang riba ni sangat menakutkan lah. Sangat menakutkan. Maka hati-hati. Jadi harta ni kita buat sedaya upaya untuk lengkapkan kehidupan kita. Tuan-tuan perempuan, perasan tak? Nabi kata ada semua amalan manusia itu putus ketika dia meninggal dunia, takkan sambung, melainkan 3 perkara. Pertama sekali sedekahun jariyah, kedua ilmu yang bermanfaat, dan ketiga anak saleh yang mendoakannya. 3 ni je, yang lain tak ada harapan. Kenapa Nabi kata sedekahun jariyah dulu? Kerana sedekah jariyah boleh dilakukan oleh semua orang. Sultan boleh buat, PM boleh buat, exco kerajaan boleh buat, AJK masjid boleh buat, tukang sapu boleh buat, kerja cleaner pun boleh buat. Sedekah semua orang boleh buat, tetapi mengikut kadar mampu mereka.
Kalau harta kita di akhirat kita nak bersambung, maka waktu sekarang sedekah dengan harta kita. Waktu hidup jangan jadi. Saya teringat pesan Tok Guru kami arwah Ismail Kamus. Dia kata apa? Esok kita dah mati, anak beranak pasangan hidup kita paksa kita masuk syurga. Pergi masuk. Ni kami tengah baca Yasin ni. Kau ingat baca Yasin tu boleh bawa awak masuk syurga? Waktu hidup tak nak beramal. Lepas tu keluarga kita suruh masuk syurga. Macam mana gaya tiket pun tak ada? Kami sedekah ni, sedekah Quran berkata-kata atas nama awak gini-gini, pergi masuk syurga. Tak ada harapan kita. Tak ada. Melainkan kita yang beramal. Maka sekaranglah. Dan amalan yang paling mudah adalah dengan menggunakan harta. Kalau nak buat solat, kalau nak kata solat tahajud ke, tuan-tuan, Nabi solat tahajud paling banyak 13 rakaat satu malam. Kebiasaannya 11 rakaat satu malam. Macam mana kita solat witir, tarawih dengan witir. Dan paling sikit 9 rakaat satu malam. Sekolah tahfiz saya, kami buat 3 rakaat sahaja, 2 solat tahajud, 1 witir. Kita tengok yang Nabi buat tu. Nabi digelar sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Rumahnya dalam syurga telah disiapkan. Tapi dia solat tahajud 13 rakaat. Tuan-tuan nak tahu, perempuan nak tahu, dalam hadis riwayat daripada Abu Huzaifah Al-Yamani. Huzaifah Al-Yamani kata, satu hari aku berjalan di sisi Masjidin Nabawi. Kebiasaannya kosong kerana Nabi biasanya bertahajud di dalam rumahnya. Tapi hari itu Nabi bertahajud di dalam masjid. Ku dampingi Nabi SAW dan ku minta izin untuk menjadi makmum kepada Nabi SAW. Lalu Nabi kata, jom kita salat sama-sama. Keesokan harinya Huzaifah salat subuh bersama dengan para sahabat. Dan Huzaifah kata, ya sahabat sekalian, syukur anugerah besar Allah bagi pada aku, sempat solat berdua dengan Nabi sahaja. Solat fardu dah biasa ramai ni, tapi solat tahajud aku dengan Nabi sahaja. Para sahabat lain kata, ya Huzaifah, kau ceritalah dengan kami macam mana Nabi beramal. Maka kata Huzaifah, pada rakaat yang pertama Nabi angkat takbir Allahu Akbar. Nabi baca alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa harapan kamu ya Huzaifah? Aku harap Nabi rukuk pada ayat yang ke-100 daripada 286 ayat. Ini bukan cerita apa nama tu, mitos, bukan. Ini hadis sahih, bukan hadis palsu. Kata Huzaifah, aku harap Nabi rukuk pada ayat yang ke-100. Kalau tanya kita, apa harapan kamu? Elok-elok Nabi rukuk pada ayat yang ke-5 cukup. Macam kita baca dalam tahlil arwah tu kan. Yang tu sudah. Tu kalau kita lah. Tiba-tiba Nabi tak rukuk, Nabi nyambung. Sampailah pada akhirnya ayat 286. Apa harapan kamu ya Huzaifah? Aku harap Nabi rukuk pada penghujung ayat 286. Habis tu tak jadi, Nabi nyambung. Waduh, kan? Dan pada ketika itu hatiku bergolak. Mau berhenti tak mau berhenti, nak berhenti tak nak berhenti. Tapi tak berhenti. Kalau kita Allah kan ya, Nabi kasih salam, kita udah tak ada. Rakaat pertama 286 ayat. Dan kata Huzaifah kepada rakaat yang pertama tu juga, sebelum rukuk Nabi nyambung surah An-Nisa perempuan 176 ayat. Satu rakaat yang pertama 286 tambah 176, kita 76. Rakaat kedua bukan Nabi baca 3 qul, Nabi menghabiskan surah Ali Imran 200 ayat. 3 surah, 2 rakaat, ratusan ayat. Kita 3 surah, 2 rakaat, 3 qul. Itu je mampu. Harta banyak, kesihatan elok, bini 4. Iya sungguh. Tapi ya Allah, tu manusia. Maka
Kekuatan yang harus kita ulangi dalam kehidupan kita adalah menggunakan harta kita. Sebab kita tak cukup kuat. Salat duhanya Nabi buat 8, kita buat 2. Itu pun 8 tahun sekali. Bila Nabi kita buat solat duha banyak, ada ketika Nabi buat 8, kita buat 28. Itu tanda tak ada duit sangat lah tu. Besok dah ada duit, 2 pun tak buat. Itu manusia. Ya, maka kata hak Nabi, maka kita akan ditanya tentang harta. So, pastikan harta yang kita cari harta yang halalan tayyiban, penuh dengan keberkatan. Dan bila kita berbelanja juga berbelanja ke arah baik. Saya tuan-tuan beruntung. Kenapa beruntung? Satu, tinggal di Bukit Beruntung. Okey. Saya apabila isteri saya meninggal pada bulan 3 tahun 2021, breast cancer. Ya, breast cancer, meninggal di Pantai Hospital, Jalan Pantai Baru tu. Isteri saya meninggal 11 hari bulan 3 2021. Saya 11 hari bulan 5. Ya, tanya isteri saya kat belakang. 2 bulan je. 2 bulan je. Kenapa Ustaz? Kerana tinggal seorang pahala tak banyak. Tinggal seorang pahala tak banyak. Makan tak boleh lebih. Kencing manis naik 17. Jadi tak banyak. Kan ya? Nak beli barang, kita orang lelaki tak suka beli barang. Lagi tak hilang selipar di masjid, kita tak beli. Pakai je. Siapa yang suka berbelanja? Isteri, orang perempuan. Tuan-tuan, kalau hilang kasut, nak pergi beli kasut, pergi kedai, kalau isteri kata, bang, saya nak ikut, kau jangan bawa. Kejap lagi kasut awak tak jumpa, dia yang beli sebenarnya. Jadi, bukan. Cerita dia adalah, bila kita duduk bujang, kita tak belanja banyak. Bila tak belanja banyak, kita tak ada pahala banyak. Bila dapat isteri, alhamdulillah, bagi mas kahwin padanya, pahalanya besar, baginya makan, pahalanya besar, baginya apa lagi, tempat tinggal, besar pahalanya, bagi segala-gala, besar pahalanya. Isteri saya beruntung, kahwin dapat package sempurna. Seorang suami, 5 orang anak, 3 menantu, 2 orang cucu, all in one. Alhamdulillah. Tapi sayang, ada seorang makcik marah kat saya, Ustaz, 2 bulan kau beristeri merah lagi. Makcik tu tak tahu tanah tu warna hitam. Ya, kau beristeri merah lagi, 2 bulan dah kahwin. Dia kata, makcik ni cerita betul, makcik dah 13 tahun Ustaz, pakcik meninggal, sampai sekarang tenang aja tak kahwin. Udah, bukan tak kahwin, makcik tak laku. Ya. Saya ada orang berkenan, alhamdulillah. Iya, gunakan harta semampu mungkin. Anak baru start kerja, motosikal tak ada, nak pergi kerja, beli. Tak payah kira hutang. Kerana apa? Pahala untuk awak. Bila anak nak menikah, perlukan belanja besar, bagi. Tak payah hutang, kerana belanja tu duit untuk awak. Tapi kita tak perasan. Kita tak perasan bahawa itu adalah satu sedekah yang kita dah nampak ngantor Palestin baru dapat sedekah. Ngantor masjid dapat sedekah. Bagi ke anak tak dapat apa-apa. Itu kelirunya kita. Sedangkan tuntutan yang paling besar adalah, Nabi kata sedekah yang paling baik adalah orang yang paling hampir denganmu. Kalau masing-masing jaga ahli keluarganya, maka insya-Allah tak payah buat food bank di masjid. Sebab masing-masing, masalahnya ahli keluarga tak dijaga. Bapa saudara tak tengok anak saudara dia yang susah. Sepupu tak tengok sepupunya yang miskin. Begitu keadaannya, akhirnya masjid terpaksa buat food bank. Begitu. Maka hati-hati dengan soalan yang keempat ini, iaitu wa mali, iaitu hartamu. Allah akan tanya dari mana dan ke mana kamu telah gunakan. Dan yang terakhir, yang kelima, wa madza amila fima alima, dan tentang apa yang kamu amalkan itu, adakah datang daripada ilmu kamu yang sahih. Ini penting ni, hadis riwayat Imam Tirmizi daripada Abdullah ibn Mas'ud. Tuan-tuan puan-puan, ada orang beramal, abid, tukang amal, tukang ibadat yang sangat besar, tapi ibadatnya itu tidak berpandukan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ada orang bagi salam dalam solat. Saya sebut solat sebab kita memang tiap-tiap hari buat. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tuan-tuan, satu hadis pun tak suruh kita buat macam tu. Imam Syafi'i pun sendiri tak suruh kita buat macam tu. Kita belajar universiti tak jumpa, belajar darjah 1 tak jumpa, darjah 6 pun tak jumpa. Tak tahu kita jumpa kat mana. Kita suka nokok tambah dalam amal. Ada tak hadis petunjuk tadi? Petunjuk hadis tak ada. Nabi bagi Assalamualaikum warahmatullahi. Dia salam ni macam ni. Bagi salam tengah dulu. Assalamualaikum separuh warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sahih. Yang kedua, serentak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sahih. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi. Depan, baru gerak. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru gerak. Itu pun sahih. Ustaz, saya tidur. Ni, batang tengkuk ni jatuh bantal. Gini. Macam mana nak bagi salam? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah, cukup. Ustaz, saya pakai pendakap leher, langsung tak boleh gerak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Memberi salam itu rukun, memalingkan wajah itu sunat. Oh dah. Kan senang. Tapi kita kan suka nambah-nambah. Itulah, inilah. Kalau nak tambah, tambah apa yang Nabi tambah. Sami'allahu liman hamidah. Itu satu juga. Ramai orang tua-tua kita tak belajar, dia ramal aja. Dia baca Sami Allah, dia guna huruf alif, patutnya guna huruf ain. Sami Allahu liman hamidah. Sin, mim, ain. Sami'a, bukan Sami Allah, bukan alif, tak ada. Tapi kita tak peduli. Mengaji masa umur darjah 6, sekarang dah 66. Tunggu 6 jahanam. Iya. Maka sampai ketua Sami Allahu dia. Tak betul. Patut Sami Allahu liman hamidah. Tegak. Rabbana walakal hamdu. Kalau nak tambah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Satu hadis sahih. Sahih. Nabi salat jadi imam. Kemudian habis saja Nabi pusing belakang. Minta maaf nak tanya, siapa yang baca hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih tadi? Semua diam je, takut kena marah. Nabi ulang sekali lagi. Aku dengar tadi ada orang baca hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Tunduk diam. Tiba-tiba Nabi tanya yang kali ketiga, ada orang hujung sekali dia angkat tangan. Ya Rasulullah, saya nak tanya tapi bukan saya yang baca. Oh, dia beritahu saya siap. Saya cuma nak tanya je, bukan saya yang baca. Ya, apa benda dengan hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi? Aku ni dibuka hijab, melihat 30 malaikat berebut-rebut menulis banyaknya pahala bagi orang yang baca hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Dengar-dengar yang tu, tiba-tiba ada di antara jemaah angkat tangan. Ya Rasulullah, sayalah yang baca. Gitu. Kan tu. Itu kalau nak tambah. Kerana tambah mengikut hadis. Kalau nak tambah lagi dalam sujud, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Habis dah 3 kali. Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku berbuat dosa zalim atas diriku, ampuni aku ya Allah. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa-apa saja doa. Malahan, tuan-tuan perempuan, doa yang paling banyak Nabi baca dalam sejarah hidup dia, dalam riwayat Ummu Sulaim dan riwayat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, adalah 2 sahaja. Pertama, Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Atau dalam au kama qal wa ala dinik wa ala ta'atik. Okey, satu lagi doa dia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Simple, padat, jitu. Tak perlu macam-macam. Kita orang Melayu, ya Allah, doa kunduri arwah dengan doa baca Yasin. Sampai lengah bahu. Gini angkatnya, begini, ya Allah, Allahumma bihaqqi Yasin. Udah turun. Wal Qur'anil Hakim, turun. Wa biman ikhtartahu bil lisalati wan nubuwati wal wilayati ila siratikal mustaqim. Udah turun. Last sekali tangan ada atas paha. Gini je. Amin, amin. Herannya doanya panjang. Bukan hanya tukang amin tu tak faham, tukang baca pun tak faham. Buat apa doa kalau awak tak reti apa yang awak nak minta? Maka sebab itu doa yang mudah-mudah aja. Nabi suruh hafal doanya apa? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Udah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi sebab kita tak nampak kerana ilmunya tak ada. Ni ilmu dia tak ada. Yang kita nampak kalau doa tu mesti panjang. Kalau doa panjang sedap didengar. Kalau boleh ketah kajang tu sampai kajang. Punya panjang dia tu. Yang Nabi baca kita tak excited dan teruja. Itu yang peliknya kita. Kalaulah kita baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, maka Allah pelihara iman dan akidah kita kekal sampai kita mati. Kalaulah kita baca rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kebaikan kita di dunia, kebaikan kita di akhirat, tak ada tempat kita dalam neraka melainkan syurga Allah. Apa lagi yang kita nak? Tapi kita biasanya meninggalkan. Kalau tengok tu imam baca doa tu, ini main pendek benar. Apa tu imam ni? Kata ngapal 30 juzuk. Itu situ. Kan ya? Ya, makmum pun kaki komplain. Betul. Makmum pun komplain. Tu imam baca panjang. Komplain baca pendek. Komplain. Semua komplain. Suruh dia jadi imam, tiba-tiba nak terkencing. Allah. Jomlah ngapal sikit doa-doa ni. Ini dalam bab apa? Dalam bab amalan kita kena ada ilmu. Jangan buat tanpa ilmu. Jangan pandang orang salah. Contoh lagi. Sebab kali pertama saya datang ni. Dulu datang juga tapi bilik sebelah ya. Bilik sebelah muslimat. Ini. Sebab kali pertama ni, terutama ni isyarat musabbihah ni kan. Isyarat musabbihah ni. Tak payahlah kelang kabut berbenar. Ibu jari cantum dengan jari tengah, tinggalkan dia kat bawah. Imam Hanafi, Bangladesh, Pakistan, Nepal, India. Imam Hanafi, Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf. Asyhadu an la ilaha illallah. Turun balik. Udah, selesai. Asyhadu an la ilaha illallah. Turun balik. Dengan mata tengok jari kita. Baik. Imam Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah, gitu. Terus sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Imam Syafi'i tak ada suruh angkat begini Ada kita melampau asyhadu an la ilaha illallah. Ingat solat ni mak bapak awak punya ke? Bukan, Allah yang punya. Tak boleh suka hati. Imam Hambali, Allah diangkat, turun. Asyhadu an la ilaha illallah, turun. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, turun. Asal Allah angkat dan turun. Siapa Imam Hambali? Anak murid Imam Asy-Syafi'i. Dari sudut fiqh, guru Imam Syafi'i dari sudut hadis. Imam Maliki, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Aduh, ini soalan yang pernah berlaku. Dia kata, ustaz, saya nak tanya ustaz, minggu lepas saya balik kampung dekat RNR, solat jamak dan kasar. Orang sebelah saya tu, saya angkat dan turun, atau saya angkat duduk gini, tapi saya nampak orang sebelah gini. Apa hukumnya ustaz? Hukumnya awak yang dosa.
Tukang tanya berdosa. Ya, sebab awak solat sempat tengok jari orang. Manusia memang suka cari salah orang, tapi tak faham. Itu pandangan Imam Maliki. Imam Maliki siapa tok guru Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik ni tok guru Imam Syafi'i. Kalaulah kita kata hak ni sesat, Imam Maliki sesat. Sedangkan Imam Syafi'i tak kata pun tok guru dia sesat. Yang tak ada dalam pilihan yang ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pusing-pusing tu tak ada dalam hadis. Jadi kalau siapa yang nak buat yang 4 tu semua boleh. Tak ada larangan apa-apa pun. Tapi manusia pelik. Dia nak buat yang dia punya, dia kata betul, tapi orang boleh dia kata salah. Akhirnya bergaduh kita. Pada hakikatnya tak ada apa pun. Siapa belajar bab tu? Siapa pergi Morocco contohnya? Dia akan belajar mazhab Imam Malik. Allahu Akbar. Lepas tangan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita kat belakang kata Subhanallah, Bismillah. Kalau kita lah. Sedangkan Imam Maliki kata makruh membaca Bismillah di dalam surah Al-Fatihah di dalam solat. Makruh. Bagi mazhab Imam Syafi'i, baca dengan suara jahar kuat. Bagi mazhab Imam Hambali dengan Maliki, baca dengan suara yang sir, perlahan. Maka perbezaan ilmu atau pandangan yang selagi berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita raikan kepelbagaian pandangan. Macamlah yang pakai spray inhaler tadi tu. Itu begitulah keadaannya. Maka kesimpulan kita pada malam ini, buatlah persediaan untuk kita semua termasuk saya sendiri, yakni kita akan ditanya 5 soalan di negeri akhirat nanti tentang umur kita, bagaimana kita habiskan kalau 70-80 tahun itu, tentang masa muda kita, apa yang kita buat dengan kesihatan masa muda kita, tentang harta kita yang itu daripada kamu dapat dan ke mana kamu belanjakan, dan kemudian tentang ilmu yang kamu amalkan itu, adakah ilmu itu berpandukan ilmu yang sahih atau ilmu yang biasa kamu dapat daripada al-ulamatul Google. Itu pun bahaya tak? Keluar dalam WhatsApp ni macam-macam. Barang siapa yang mengetahui tentang bulan Syaban dan kemudian dia share pada orang lain, maka dia dijauhkan 70 tahun daripada api neraka. Bukan dijauhkan, didekatkan. Hadis tu bukan kata palsu, la aslalahu, tiada asal usul. Ini kebenaran tentang ilmu. Hadis ini dibawa oleh Abdullah ibnu Mas'ud, dan hadis ini riwayat Imam Tirmizi, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Wallahu a'lam.